Maka bila ada lagi kita biarkan umur kita jadi mudarat, manfaatkanlah kehidupan kita walaupun bakinya tinggal sesaat, kerana sesaat itu boleh membalikkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut sesaat itu mencampakkan kehidupan kita dalam neraka jahanam. Ini sangat menakutkan kita lah. Jadi insya-Allah pada pertemuan malam ini kita diberi tajuk besar juga tu, tajuk dia tu malu tanda iman. Nampak kecil je malu, sebab kebiasaannya manusia muka tak malu. Orang muka tak malu tak ada harapan. Tapi orang yang ada malu cuma sekejap-sekejap tak malu, lepas tu malu balik, yang tu boleh tahan lagi. Jadi kita nak sembang sikit tentang malu bersandarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ada juga riwayat Imam Muslim dan lain-lainnya, di mana di dalam mafhum hadis menyebut Nabi SAW bersabda dalam mafhumnya bahawa sesungguhnya iman itu terbahagi. Terbahagi kepada, pertama Nabi kata 70 cabang, yang kedua Nabi kata 60 cabang. Maka yang paling tinggi iman itu adalah bila dia itu berada dalam kalimah La ilaha illallah, maksudnya dia beriman kepada Allah Ta'ala. Dan yang paling kecil iman itu apabila dia berjalan di tengah jalan dan bertemu dengan batu atau kayu atau duri yang boleh menghalang perjalanan dia dan orang lain, maka dia ambil, dia buang batu tu. Dan di hujung hadis tu Nabi menyebut al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah sebahagian daripada kesempurnaan 60 atau 70 iman itu. Jadi kalaulah tak adanya malu, maka tak cukup 60. Kalau tak adanya malu, maka tak cukup 70. Maka kalau tak adanya malu, tak sempurnalah iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis itu mengingatkan kita supaya di hujung peringatan besar lah tu, al-haya'u syu'batun minal iman, malu sebahagian daripada iman. Kita tengok tulisan karya Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Imam An-Nawawi kita panggil, ya. Imam Nawawi ni tuan-tuan dan puan-puan, mati dia umur 45 tahun. Saya tahun ni dah 50. Tahun lepas datang 49, sedap sikit sebut. Tahun ni dah 50. Jadi rasa tua benar. Imam Nawawi ini mati umur 45 tahun. Belajar mengajar, mati tak sempat. Kita nikah, mati tak sempat belajar. Tu. Kalau kita ada rasa malu, kalau tak ada rasa malu, nikah aja. Mengaji tak nak, usaha tak nak, berubah tak nak, apa pun tak nak. Itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu menyebut bahawa malu itu menjadikan manusia itu melakukan perintah Allah. Malu itu menjadikan manusia itu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Dan malu itu membuahkan hasil manusia merasai bahawa dia dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu perasaan malu adalah satu kepentingan. Malah dalam beberapa hadis lain menyebut bahawa malu dan iman itu dia jalan seiring. Kalau kita ngaji dalam bahasa Arab, dia sebut al-haya, iaitu malu. Satu lagi hidup namanya al-hayah. Hayah dengan haya. Hidup dan malu. Hidup dan malu tu kombinasi dua kalimah yang hampir sama. Bahawa orang yang hidup tapi tak ada perasaan malu macam dia orang mati. Orang yang hidup, orang yang haya bersama dengan haya,
maka dia orang yang hidup di sisi Allah Ta'ala. Tu dia. Tu yang kita nak ngaji bab malu tu. Maka Al-Imam Nawawi mengatakan sedemikian. Kalau kita buat amal, itu tanda kita malu kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tinggal kemaksiatan dan dosa, itu kita tanda kita rasa malu. Dan apabila kita rasa kita dipandang, dipantau dan diawasi oleh Allah, itu juga tanda kita malu kepada Allah. Masa duduk ramai-ramai, macam inilah perangai kita elok. Masa duduk seorang pun elok juga. Yang ni masa ramai-ramai elok, ya, masa seorang penyamun. Betul, berubah terus. Berubah terus. Kita orang Melayu lebih kurang sama dengan orang lain je. Kadang-kadang teruk lagi. Asal duduk ni dalam masjid ni elok serban nalar ke, jubah pakai 3-4 lai, janggut sampai ke pusat. Dalam masjid lembut, start kereta naik atas jalan raya, terus jadi penyangak. Teng teng teng, hilang langsung kesabaran. Kan, hilang langsung kesabaran. Dia bawa tu berbahaya kepada orang lain. Tolong slow sikit. Dia marah kat orang pasal hon. Orang tu kata aku beli kereta dapat hon apa? Berubah manusia ni. Siapa dia? Orang kita. Dalam kajian orang putih, dema pun takut dengan kita. Masa atas jalan raya, sangat takut. Sebab kita ni lebih hebat. Kita bawa kereta, kita bawa motosikal, kalah. Kalau F1 memang kalah. Kita lebih dahsyat daripada itu. Maka tu kenapa? Sebab hilangnya perasaan malu. Maka sebab itu malu dikatakan oleh para ulama mengikut sukatan tu lah. Mengikut sukatan tu apa? Maka malu yang pertama yang harus ada dalam diri kita adalah malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberi akal kepada kita untuk kita memikirkan kebesaran Allah, untuk meneguhkan iman kita kepada Allah, tapi sayang kita menggunakan akal kita untuk membesarkan rumah kita, menambahkan bank kita, memperbanyakkan isteri kita, mencari harta, sehingga akal yang Allah pinjamkan kepada kita tak sempat untuk kita berfikir kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pandangan mata kepada kita agar kita dapat melihat hasil penciptaan Allah ta'ala. Dengan hasil penciptaan yang kita lihat dengan mata itu meneguhkan keimanan. Masya Allah, hebatnya ciptaan Allah. Contoh, apabila Allah bagi jadi peristiwa yang kita panggil khusufain ataupun khusuf, apa dia? Gerhana dua, matahari maupun bulan. Berlaku saja gerhana, maka Allah buka pandangan dan akal manusia supaya melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada terang benderang, automatik Allah boleh jadikan gelap gelita kalau dia nak. Dan ketika itu Allah perintah, buatlah solat sunat gerhana. Tapi manusia tak dapat. Manusia menggunakan mata tu bukan membesarkan Allah. Manusia pergi ke atas-atas bukit ambil gambar. Cantik betul lah bulan gerhana ni. Kan? Ambil gambar, masuk dalam Facebook. Tak sempat nak solat gerhana. Itu manusia. Pelik. Samalah zaman kita sekarang. Apa zaman kita? Pengajian tentang Dajjal ni dahsyat. Orang bila sebut pengajian Dajjal je, rasanya bukan macam ni, 6 kali lebih ramai pada ni. Sebut belajar tentang Dajjal. Ramai orang mengkaji Dajjal berdasarkan hadis ni, berdasarkan kajian ni. Dajjal berada di pulau ini, dirantai oleh begitu-begitu, dijaga oleh seekor binatang yang bernama Al-Jassasa. Begitu-begitu, sekarang dia ada begini, tak lama lagi dia nak keluar. Sedangkan Nabi pesan, tolong lari, tak mau jumpa dengan Dajjal. Yang kita pergi cari tergedik-gedik nak pergi jumpa dia, kenapa? Dajjal dah nak keluar ni, dia ada di pulau antara Iran dengan Iraq. Itu bukan kerja kita. Kerja kita, fitnah yang paling besar sebelum terjadinya hari kiamat
adalah fitnah Dajjal. Lari jauh daripadanya, minta pada Allah agar kamu selamat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, lindungi aku dari azab jahannam, lindungi aku dari siksa kubur, lindungi aku dari fitnah dunia, lindungi aku dari fitnah saat aku mati, lindungi aku dari kejahatan Dajjal. Bukan suruh pergi cari kat mana dia, ya. Tu manusia telah ditalbis oleh iblis, ditipu muslihat oleh iblis. Tu manusia. Maka kenapa? Sebab tak ada perasaan malu. Bila tak ada perasaan malu ni, dia tak rasa segan silu, tak ada apa-apa. Minta maaf lah orang perempuan. Contoh-contoh aurat ni biasa kita sembang pasal perempuan lah. Allah kata dalam Al-Quran Suratul Nur, tutuplah aurat, labuhkanlah penutup kepalamu sampai melepasi dadamu. Contoh gitulah. Ramai juga orang perempuan yang tak tutup aurat. Ramai. Heran. Allah nak bagi kita ikut perintah tu, dia cipta kita daripada apa, tuan-tuan perempuan? Asalnya daripada tanah. Daripada tanah asal Adam alaihissalam. Hawa pula dicipta daripada tulang rusuk sebelah kiri paling atas dan paling bengkok daripada badan Nabi Adam alaihissalam. Hadis sahih Bukhari ada dua. Kita pula dicipta daripada air mani aja. Apa nyombong benar kita? Air mani bukan turun dari langit. Air mani bukan datang daripada bumi. Air mani datang daripada tempat pembuangan najis saja. Itu pun manusia nyombong dengan Allah Ta'ala. Bayangkan kalau Allah cipta kita daripada emas 916. Langsung tak pakai baju kita, tunjuk emas merata-rata. Tu sifat manusia. Manusia ni dia susah, dia lupa diri dan dia hilang rasa malu terhadap Allah. Maka sebab tu kita kena cek hak tu dulu. Bila Allah bagi akal, kadang-kadang kita tak mikir kebesaran Allah Ta'ala. Kita ni zaman sekarang berlaku ni kan, kita tengok apa yang berlaku di Wuhan kan, apa yang berlaku di Wuhan. Apabila Allah turunkan virus-virus yang kadang-kadang kita mikir balik, virus tu namanya selsema burung, asal kena dengan orang. Virus tu namanya selsema babi, asal kena dengan orang. Disebabkan orang dah berubah jadi binatang. Orang tu badan tak berubah jadi binatang tak, tapi sifat, kekejaman, nafsu orang ni dah lebih teruk daripada binatang. Tuan-tuan, kampung saya di Bukit Selambau, Kuala Ketil, Kedah. Ayah saya ni tangannya tu Allah beri keizinan, letak je tanam pokok dia jadi ni cukup cantik. Rendang cantik, bukan rendang biasa je, rendang berbuah, manis, langkang, semua cukup lah. Jadi je musim buah keliling rumah ni, pohon semua jadi. Kita tak boleh tinggal pokok tu walau sesaat. Sebab kalau ditinggalkan karang, monyet datang 2 rombongan. Tu monyet akan datang 2 rombongan. Satu pokok clear, yang best tu daun terletak elok je kat situ, kulit terletak elok je kat situ. Kenapa? Dulu zaman 70, saya lahir 1970. Masa zaman 70, monyet, kera, segala macam dalam hutan ni berlambak-lambak. Dalam kampung seekor pun tak jumpa. Sekarang monyet, kera ni dah tak banyak, tapi banyak dalam kampung. Kenapa? Disebabkan dunia monyet. Manusia muka tak malu, rumah monyet pun dicurinya. Hutan belantara yang sepatutnya didiami oleh makhluk Allah yang bernama binatang, mereka dah tak ada rumah, mereka tak ada habitat. Akhirnya mereka masuk ke dalam kampung dan kita marah kepada binatang. Puncanya siapa? Puncanya orang.
Tu akhirnya siapa yang curi rumah siapa? Orang curi rumah monyet. Jadi kita terlebih monyet daripada monyet. Tuan-tuan, sungguh malunya kita di hadapan Allah. Kita bernafaslah menggunakan nikmat Allah, dan pernafasan itu buatlah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bila Allah bagi pandangan mata kepada kita, pandanglah dari kerana mata yang mempunyai kuasa. Oh, aku tergoda terkecewa dari kerana mata. Tu mata ni. Orang buta ngapal Quran, orang celik tak ada harapan. Ni macam kita ni, Pak Imam orang depan-depan ni bagus, orang kuat dia orang ngapal Quran. Kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang ya Allah, malunya kita hadapan Allah. Kalau fikirlah, kalau rasa, kalau tak rasa tak jumpa. Allah bagi mulut dan Nabi pesan, falyaqul khairan aw liyasmut, cakap yang baik-baik ataupun diam sahaja. Ni cakap yang baik tak nak. Nak cakap yang buruk aja, komen kiri kanan. Tak payah komplain sama dalam Facebook tu. Tak payah komen. Tengok ajalah kalau nak tengok. Lepas tu doa kat bawah, ya Allah, moga-moga ya Allah berilah mereka hidayah dan petunjuk. Sebab kita dah memang dapat hidayah dah di sini, nurul hidayah. Tu kita dah dapat dah. Takut orang lain tak dapat. Maka kita doakan kebaikan macam-macam. Ya, ini kenapa? Takut dia jadi fitnah, takut dia jadi umpat. Jadi mulut kita ni falyaqul khairan, cakap yang baik-baik. Yang masak nasi, bang, jom pergi makan. Adik, ikut abah. Baik, jom pergi masjid. Yang lelaki, ajar anak-anak semua datang, mari ke masjid. Kadang bapak-bapak ni pun dia nak masuk syurga seorang dia je. Tu mak kita, bini kita, bukan mak kita. Bini kita tu, ada anak perempuan tak kita? Ada. Masa dia semayang, masa dia solat, dia tak ajak anak dia dengan mama. Itu baru betul. Ini dibiar. Akhirnya anak jadi macam dia. Tutup aurat masa dia pencen. Solat pun masa dia pencen. Ini ruginya kita. Kenapa? Sebab tak ada perasaan malu. Allah bagi tangan kepada kita, supaya tangan kita ini, dalam Quran sebut surah Yasin ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukan. Orang lelaki kan, orang lelaki datang lenggang maklimah, nama lagunya. Orang perempuan datang beg 3, beg makeup, beg telekung, beg buku. So orang perempuan kot ngaji tulis 3-4 buku. Buka balik tak kerti baca rupanya. Dia tulis macam-macam. Contoh. Tapi usaha dia. Wa tukallimuna aydihim, yang bercakap dua tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, yang jadi saksi adalah dua kaki kita. Ni duduk dekat Masjid Nurul Hidayah ni lama, baru 15 minit kaki udah kebas. Dari bersila, ngulur sikit kaki sebelah, udah bertimpuh, mencangkung, udah gostan, jumpa tiang, lega hati. Iya, sungguh. Yang lebih teruk, besok ni mata kita akan jadi saksi juga. Masuk je taman syurga, cepat benuh syahid. Gitu sungguh. Maka semua ni dia tak akan jadi sia-sia. Maka pergunakanlah yang terbaik untuk kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau sayang pada diri kita, so jadilah orang yang ada perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala panggil kita, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kita kata tak apalah.
Tak ada perasaan malu. Saya selalu ulang, azan ini adalah panggilan kasih dan cinta dari Allah. Bila azan, Allah seumpama berkata, wahai hambaku, aku rindu kamu datang padaku. Wahai hambaku, aku segera padaku. Kita kata, ya Tuhan, aku sibuk, tunggu dulu. Bongkaknya manusia, nyombongnya manusia, takaburnya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana datang tu? Sebab tak ada perasaan malu. Tak malu dia. Dia tak malu. Paling tidak, tuan-tuan buka dalam hadis Muslim, patut patut malu juga. Dengan apa? Dengan setan. Nabi kata, apabila azan dilaungkan, maka berlarilah setan-setan hingga terkentut-kentut kerana takutkan suara azan. Hadis Muslim. Hayya 'alas salat, lari takut. Kita hayya 'alal falah, lari pun tidak, datang pun tidak. Rupanya kita terlebih setan dari setan. Kan, peringatan untuk kita semua, kita kena tahu apa sebenarnya yang sedang berlaku dalam diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala sepatutnya kita merasai malu terhadapnya. Bila kita rasa malu kepada Allah, maka kita akan rasa satu perasaan muraqabatullah, diawasi oleh Allah taala. Allah duk tengok kita, tambah-tambah time solat. Tambah-tambah time salat. Nabi SAW menyebut dalam hadis yang sahih dalam bab salah ni, bukalah mana-mana hadis Bukhari ke Muslim ke An-Nasa'i dan sebagainya. Nabi kata, apabila orang yang salat itu, mereka salat dengan memandang ke satu arah di bumi mereka, iaitu di tempat sujud mereka, dengan tidak memandang-mandang ke arah lain, maka ketika itu Allah memandang wajah mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Allahu Akbar. Tambahan, ulama menyebut dalam tafsir hadis bahawa saat yang paling hampir Allah dengan hambanya adalah ketika dalam salat. Bila dikaji lagi, salat mana? Subuh. Subuh bila? Hari Jumaat. Ketika bila? Dalam sujud. Dan ketika itu Allah memandang tepat ke hadapan wajah hambanya itu. Punya nikmat. Tapi disebabkan perasaan malu itu sudah semakin terhakis dan terkikis, jadi kita tak rasa apa-apa. Tak ada rasa apa-apa. Relax. Dia punya relax. Gitu. Maka dengan Allah seharusnya ada perasaan malu. Malu dengan nikmat yang dia dah curahkan pada kita. Tak pernah mengangkat tangan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan bagiku. Masih dua, tak pernah minta. Pernah minta nak jadi apa pun, Allah bagi pada kita. Bayangkan kasihnya Allah Ta'ala. Sebab tu Allah tidak pernah salah alamat untuk menentukan sesuatu yang terbaik untuk kita. Allah tidak pernah tersalah alamat. Apabila datang kepada kita, maka redalah, berdoalah, terimalah, hadapi dengan tenang terhadap Allah Subhanahu wa taala punya ujian. Allah bagi alat pemotong yang cukup elok ni. Kan kadang-kadang kita dapat bini pun macam tu juga. Mulut tak pernah berhenti, daripada ada gigi sampai tak ada gigi. Kadang-kadang, bukan semua. Tolonglah kita ni rasa malulah sikit dengan Allah Subhanahu wa taala. Timbulkan merasai diawasi oleh Allah. Tuan-tuan, semalam saya ada 3 ceramah. Kuliah Duha di Masjid Al-Mardiyah, Taman Melawati, Ulu Kelang. Kuliah Zuhur di MBSB Bank di Jalan Dungun, Bukit Damansara. Dan kuliah Maghrib ada pula lagi satu lagi semalam, Shah Alam. 3 ceramah ni ada je orang tanya pasal ahli keluarga. Ada je, semua ada orang tanya. Bila kita buka soalan, memang ada orang tanya.
Dan saya katakan untuk kita Allah Ta'ala bagi, sebab tu kena rasa malu dengan Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kat kita kan, yang panggil kepada dia tu qurrata a'yun, sejuk pandangan mata. Ni anak abah, ya Allah, hilang penat. Nampak muka bini letih balik kita. Contoh. Iya sungguh. Kita balik ni, kita balik anak kecil merangkak papa, miskin terus bapa dia tu. Minta papa dia minta gitu. Seronoknya. Itu namanya apa? Qurrata a'yun. Seronok kita ada. Ada satu golongan anak Allah Ta'ala bagi pada kita, namanya aduun, musuh. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia dengan bapa dia tak boleh buat apa, kan? Bapa dia buat apa? Berhala. Kalau nak ikut musuh anak ni siapa? Nabi Nuh alaihissalam dengan anak dia tak boleh bagi hidayah kepada anak dia. Nabi Adam alaihissalam tak beri hidayah bagi kepada Qabil jadi pembunuh, tak boleh. Maka ada di kalangan ahli keluarga kita aduun, musuh kita sendiri. Buatlah macam mana pun dia tak berubah. Dan ada juga di dalam keluarga kita Allah bagi anak-anak yang disebut sebagai fitnatun, ujian. Degil ni tak tahu nak cakap lah. Anak orang lain relax je. Kita tu imam, anak kita ni macam kita dulu. Kita tu imam pakai mikrofon ni duk Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Anak kita yang kat belakang tu lari zoom tu, Watson nyambek, flying dayak, lari punya laju zoom. Ni tengah solat ni, boom, sampai ke abah dia tarik mikrofon, halo. Allah bagi ujian kat kita. Kadang-kadang itu nama dia fitnatun, itu ujian. Sama juga ada bini yang degil, sama juga ada suami yang lembab, tak bergerak, suruh buang sampah sampai berkulat. Ada gitu. Memang macam tu, ada semua ada. Dan ada satu lagi golongan yang disebut dalam Quran, iaitu dipanggil sebagai zinatun, perhiasan. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya, zinatun, perhiasan. Kita balik kampung, bila nak kahwin? Kita tanya gitu kan. Besok dah kahwin balik kampung, anak dah berapa? Besok dah ada anak, kita balik nampak dah berumur sikit, cucu tak ikut sekali. Orang kita ni memang tak reti duduk diam. Dia ada je. Kita buat kenduri awal, ni mesti ada apa-apa ni. Nikah umur 17, ni mesti ada apa-apa ni. Entah-entah mengandung dulu. Orang kita memang perangai macam tu. Menikah lambat, ini mesti tak laku. Buat kenduri kecil, ni adalah ni. Kan? Buat kenduri besar, membazir. Jadi cerita dia adalah, kalau kita nak buat kerana manusia akan kecewa, tapi kalau buat kerana Allah Ta'ala, jiwa kita akan Sebab tu saya selalu ulang, kita ni besok dah tua ni, bab malu kan. Anak-anak dia akan pandang kita dalam berbagai hal. Saya ulang banyak kali dah, dekat Melaka pun sama, dekat dalam TV pun sama, dekat program Tanyalah Ustaz. Saya selalu sebut macam mana tahu, kita ni katalah sampai umur 60, masa dapat umur 60 tu KWSP lah, EPF 100,000, laki dapat 600,000, 1 juta. Umur 60, 1 juta. Kebun, segala macam kebun, bukan dekat rambutan aja. Tu kan, macam-macam kebun belilah, segala macam kebun beli. Kan ya, ada 100 1 juta. Masa tu anak pandang kita, kalau kita buat perumpamaan, masa kita ada duit KWSP 1 juta,
anak memandang kita macam bola keranjang, basketball. Basketball tuan-tuan nampak tak? Orang berebut nak ambil. Anak-anak semua nak berebut nak ambil. Mak duduk dengan cek. Ayah kami nak gini. Semua berebut nak ambil mak dengan ayah. Kenapa? Masa tu yang pertama mak dengan ayah duit banyak. Itu yang datang cepat tu. Dulu mak telefon ni, adik nak singgah le. Adik ni dia panjang li sukun. Dia panjang. Adik ni dia susah sikit kan ya. Jadi sekarang ni bila mak ada duit, dia terus guna qalqalah kubra. Terus guna connection. Betul. Ni anak-anak dia akan jadi macam ni. Kita usaha je lah buat yang terbaik, tapi dia akan time kita dekat saya, seorang dekat Bukit Beruntung. Awak pergi dekat Cyberjaya yang Gombak kecil hati. Awak pergi kat Bukit Beruntung yang Cyberjaya kecil hati. Kenapa kecil hati? Sebabkan time tu kita ada duit. Pergi dapat untung. Kalau dulu tak singgah pun tak apa. Masuk umur 70. Umur 70, badan sihat, duit habis. 10 tahun je 1 juta. Badan sihat, duit habis. Siapa habis? Demo lah. Demo lah yang habiskan. Maka masa tu berubah daripada basketball jadi bola sepak. Dia sepak kita boom. Kak Long sepak pergi rumah Kak Ngah sepak pergi rumah Kak Cik. Lama-lama bocor bola tu hang. Dia sepak tuan-tuan. Sihat. Itu sihat. Esok dah pi umur 80, duit tak ada, bedridden, atas katil, berak kencing kat situ, makan bersuap, menyusahkan sikit, itu sikit, pegang sakit, ini tak boleh, itu tak boleh, merengek begitu begini. Berubah pandangan anak daripada bola keranjang pergi bola sepak, terus berubah jadi bola golf. Sekali pukul jatuh lubang, mati terus orang tua tu. Hole in one. Sekali pukul masuk dalam hutan, tak jumpa terus. Tu apa angan-angan kita tuan-tuan? Angan-angan kita kalau boleh nakkan anak pandang kita dan peluk, bawa lari dia seorang aja. Itu lebih kurang punya perumpamaan supaya kita faham ya. Inilah perasaan ni penting, itu hanya kepada Allah Taala. Baik, yang kedua, malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ada di dalam semua tulisan hadis bahawa rumah Nabi ada dalam Jannatul Firdaus. Kan? Nabi ada dalam dah ditentukan syurga, tapi Nabi masih lagi bangun di awal waktu untuk solat tahajud, mau menarik-narik atau sebagai magnet supaya Allah bagi kepada dia syurga Allah Ta'ala. Walaupun telah dijamin. Kita Nabi tahajud, kita terkejut. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tak puasa sunat pun tak ada masalah, sebab makanan dia pun tak berapa banyak. Kan? Sebab tu Nabi bila dia habis solat subuh setiap hari, Nabi SAW sunnahnya habis subuh Nabi akan i'tikaf di masjid sehinggalah waktu syuruk. Bagi orang yang tak ada urusan apa-apa, tunggu waktu syuruk. Okey, kita azan dulu insya-Allah.
لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد وسلم وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Itu yang kita kata tadi bahawa Nabi SAW pada waktu subuh, selepas subuh, baginda hanya akan bergerak balik daripada masjid ke rumahnya adalah selepas waktu syuruk. Jadi pada kita yang pencen, pada kita yang meniaga, yang tak terikat dengan apa-apa jawatan dan time, maka syuruk baru bergerak. Dan Nabi SAW pun jenis orang yang tahu mengendalikan hartanya. Balik ke rumah, tanya Aisyah, "Ya Aisyah, ada apa sarapan hari ini?" Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, yang masak tak ada sebab yang mentah pun tak ada. Macam mana nak masak?" Nabi kata, "Kita puasa je lah." Kita balik dah daripada masjid, bini kita pun Aisyah juga. Ya Aisyah, breakfast apa hari ni? Yang mentah ada, cuma tak masak je. Itu kan beza. Kan pelik. Nabi SAW dikhabarkan semua orang tahu solat tahajud sampai bengkak kaki. Ada sebut bengkak betis, ada sebut pecah tumit kaki dan sebagainya. Semuanya. Sebab apa? Sebab lamanya. Bila ditanya, ya Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, kenapa solat sampai begini rupa, sedangkan bukankah kamu ya Rasulullah diampun dosa sebelum dan juga selepas?" Apa kata Nabi? "Wahai Aisyah, salah ke aku nak bersyukur kepada Allah dengan kurniaan tubuh badan yang dia bagi?" Tu dahsyatnya. Kita ni sepatutnya rasa malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersungguh-sungguh dalam amal ibadah, yang pada hakikatnya dia okey je, tak ada masalah apa-apa pun. Kalau diringankan sedikit, itu tak ada masalah. Tapi itulah keadaannya. Maka dengan kekuatan dia tu sepatutnya kita berusaha untuk rasa malu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah ada syurga dah ada rumah dalam syurga. Solat jemaah sampai hujung mati dia, hujung hayat dia. Kita ni tunggu mati baru nak solat. Dia solat sampai mati. Kita tunggu mati baru nak solat. Dia solat sampai mati di masjid. Kita mati baru datang masjid. Dia sedekah daripada miskin sampai kaya. Kita tunggu kaya baru nak sedekah. Dia ke masjid daripada muda sampai ketua. Kita tunggu tua baru nak datang. Itu perangai yang tak apa betul. Maka sepatutnya kita rasa malu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, malu. Sebab tu saya, kalau tuan-tuan perasan lah, saya selalu panggil tuan-tuan duduk depan. Kenapa? Itu Nabi punya pilihan. Nabi panggil. Nabi panggil dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam bab talabun ilmi, dalam bab tuntut. Nabi kata ada 3 golongan orang yang duduk dalam taman syurga. Pertama, mereka datang dan mereka duduk rapat-rapat di celah mereka yang ramai itu, dia duduk rapat-rapat. Maka kata Nabi, dia adalah orang yang mendapat kasih Allah Subhanahu wa taala. Kan? Baik. Orang yang datang kemudian dia duduk dengar ceramah juga tapi jauh daripada orang lain, tak naklah bersesak-sesak, semua tak nak. Maka kata Nabi, dia golongan yang malu kepada Allah. Allah lagi malu nak bagi pada dia kebaikan. Maka dia boleh dengar, dapat ilmu, tapi tak dapat beramal dengan ilmu yang tu. Dia tak ada rahmat. Ada satu golongan lagi, dia mari tu habis mayang, tengok ada ceramah, tak apalah, baliklah, tengok gegar berganza ke, kilauan emas ke, tu kan. Maka kata Nabi, dia golongan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Al-Bukhari tuan, hadis sahih. Ya, itu yang paling takut kalau kita banyak abai. Sebab tu saya selalu ingatkan diri saya dan kita semua bahawa jenayah yang paling besar dalam hidup kita adalah kelalaian. Lalai.
anak cucu ni ngapal Quran. Ini rasa balut tu macam orang hafal Quran. Balut tu, serban tu kan. Betul ke tidak? Belajar hafal Quran ni. Kan? Balut serban tu dah nampak dah. Yang ni balut fiqah. Cuba. Ini hukum fiqah boleh tanya. Ini contoh. Contoh kan ya. Anak cucu kita ni hafal Quran, ya Allah, usahalah. Hafal. 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 Atuk sampai ketua bangang. Iya, tak ada usaha langsung. Kadang malu kita dengan Allah Ta'ala, malu juga dengan cucu kita. Paksa dia, kita buat apa? Tak ada. Tenang. Sampai mati, surah lazim daripada Ad-Duha turun An-Nas pun tak selesai, bayangkan. Macam mana kita nak jawab dengan Allah Ta'ala? Suruh sambung, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Atuk sambung. Tak ada harapan. Atuk, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Atuk ambil wal musyrikin, sambung. Wal musyrikin. Atuk tu. Takat tu je dia. Tapi dia tak nak usaha. Sebab apa? Sebab malu tak ada. Malu kepada Allah tak ada, malu kepada kebaikan orang lain memang tak ada. Tapi kalau atuk lagu nyanyi Hindustan, pecah kepala. Iya. Sambil-sambil bawa motor kan slow. Curalia hai tume jo dil ko nazal nahi churana sanam. Hafal. Ustaz pun boleh hafal juga. Iya sungguh. Nak bagi tahu kita bahawa kita berusaha pada yang tempat yang tak sepatutnya dan kita melalaikan tempat yang sepatutnya kita ambil. Maka sepatutnya kita malu pada Allah, malu kepada Rasul. Yang ketiga, malulah kita pada malaikat. Yang duduk dah dalam syurga tu pun ketaatan tak pernah berhenti. Tak pernah tak pernah kan ya, tak pernah apa-apa malaikat. Kerjanya dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Tunggu kita bulan 3 ni kan peristiwa Isra' wal Mi'raj punya tarikh tu kan. Kita akan dengar cerita bagaimana Nabi naik ke Sidratul Muntaha, masuk ke dalam Baitul Ma'mur, melihat ada kelompok-kelompok malaikat masuk 70,000 tu masuk tu, ada yang masuk dalam keadaan rukuk, ada dalam keadaan sujud, ada yang bertasbih, ada yang bertahmid, bertakbir dan sebagainya. Tak pernah berhenti. Itulah kerja mereka, beribadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan yang tiada pilihan. Tapi kita pilihannya banyak. Kalau tak pergi masjid, boleh pergi Giant. Boleh pergi Tesco. Boleh, kita pilihannya banyak. Tak nak makan ikan bakar dekat Umbai, pergilah ke tempat lain. Melaka ni ikan bakar rata-rata adalah sekarang ni. Iya sungguh. Maka kita banyak pilihan. Akhirnya kita memilih sesuatu yang fana, iaitu yang binasa. Kita tidak memilih yang baqa, iaitu yang kekal. Itu kesilapan manusia. Mana datang? Akibat daripada hilangnya perasaan malu kepada Allah, malu kepada Nabi, ya, malu juga kepada manusia. Kita sepatutnya malu kepada orang sekeliling kita yang semakin hari semakin berubah menjadi baik, yang semakin hari semakin berusaha tu. Orang perempuan tu kelas Quran ni ke ngaji tak berhenti-berhenti, baca Yasin dari rumah ke rumah, marhaban ni kenduri kahwin keliling kan, lakinya golek kat rumah aja. Kesilapan. Iya, kesian. Saya selalu ulang, orang perempuan cuba pergi tanya, akak, nun mati jumpa mim, idgham ma'al ghunah ustaz, masuk bersama dengung. Nun mati jumpa ba, idgham bila ghunah ustaz, masuk. Ustaz tanyalah yang atas sikit, kod-kod tanya idgham mutamasilain bi ghairi ghunah. Dahsyat tu. Akak tu kata, ustaz, tanya suami saya, bang, ni nun mati jumpa ni, belum jawab, udah dekat mati. Sungguh kita orang lelaki tahu bahawa kita itu tidak tahu, tapi akibat daripada tidak mahu mengambil tahu, akhirnya sampai mati jadi tidak tahu.
Orang yang belajar tapi tak dapat akan dapat keampunan Allah dan pahalanya berlipat kali ganda. Tapi orang yang buat salah tanpa belajar, maka dia setiap kali apa yang dia buat itu dosa. Kan? Itu dosa. Maka sepatutnya kita belajar. Tapi orang perempuan pun pelik juga. Belajar elok. Man arid li sukun. Bercakap dengan laki, dia tak guna man arid li sukun. Dia guna qalqalah kubra. Aduh bercakap. Orang perempuan saya pesan, bila bercakap dengan suami, panggil dia guna mad arid li sukun. Ba 6 harakat. Kan 6 harakat. Itu okey, lembut itu. Okey, baik. Jadi kita nak bagi tahu diri kita bahawa kalau ada perasaan malu, insya-Allah kita akan berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Kalau Nabi begitu, kalau sahabat begini, kalau sahabat, ya Allah, cukup-cukup dahsyat. Abu Hurairah radhiyallahu an membahagikan malamnya pada 3 bahagian. Apa maksud malam? Daripada jam 7 malam sampailah besok 7 pagi, contoh begitu. Dia membahagikan malamnya itu 3 bahagian. Yang pertama untuk keluarganya. Dia akan jumpa isterinya Bisrah binti Ghazwan, seorang anak kepada jutawan besar ketika itu. Abu Hurairah akan tanya isterinya macam mana bab makan, macam mana bab itu, bersembang-sembang. Untuk keluarga. Yang kedua untuk istirahat, dan yang ketiga untuk Al-Quran dan Al-Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan datang zon terangnya hidayah dan petunjuk sampai Jumaat akan datang. Tak nak juga baca. Barang siapa yang berwuduk dan kemudian berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah buka 8 pintu syurga, masuklah kamu. Tak nak juga. Tu bahayanya kita. Saya selalu ulang solat Jumaat, berapa ramai yang mengambil hadis Nabi. Barang siapa yang datang awal duduk di saf yang pertama, baginya seumpama bersedekah seekor unta 10.000. Barang siapa yang datang dan menduduki saf yang kedua, baginya seumpama bersedekah seekor lembu 5.000. Kan makin kurang. Barang siapa yang datang dan sempat menduduki saf yang ketiga, baginya seumpama bersedekah seekor kambing 1.000. Dan barang siapa yang datang menduduki saf yang keempat, baginya seumpama bersedekah seekor ayam 14 ringgit 2 kilo. Dan barang siapa yang datang sempat menduduki saf yang kelima, baginya seumpama pahala bersedekah sebutir telur ayam 80 sen. Dan barang siapa yang datang ketika khutbah udah dimulakan, telur pun tak ada. Kita kata tak apalah, tak ada telur. Susah hati. Allah offer punya besar, tak nak juga. Tak nak. Apa pun tak rasa, tu bahayanya. Mana datang? Akibat hilangnya perasaan malu kepada Allah. Ni khatib ittaqullah. Diulang. Tak ada masalah. Dia relax, dia tenang, dia damai. Tak buat sunnah Nabi, dia tenang, dia damai, dia sakinah. Yang ni sangat-sangat bahaya. Tuan-tuan, kemudian ulama menggariskan lagi, kita seharusnya malu kepada alam. Alam ni yang keliling. Ada pokok, saya tadi datang sempat ada orang sedekah buah mangga. Tak tahu mangga daripada mana, besar tu ha. 2 potong makan, kencing manis naik 15. Aduh, iya. Kan ya. Jadi buah mangga, pohon di atas muka bumi ini memanfaatkan diri mereka dengan memberi makhluk makan, bagi manusia makan, bagi burung makan, bagi binatang makan, malah semuanya berkorban. Tanamlah pohon apa sekalipun. Kita lihat pokok mangga cukuplah. Dah berapa jenis mangga yang kita ada?
daripada harum manis yang kadang laku, kadang tak laku, kadang mahal, kadang dibuangnya, sampailah kepada yang kurang mahal dan sebagainya. Tu semua makhluk seperti alam ini memberi bantuan kepada makhluk seperti kita manusia. Daun-daun hijau, kalau kita belajar sains, dia mengeluarkan klorofil dan oksigen bagi membantu oksigen kita punya pernafasan. Tapi manusia jahat, potong pokok, potong bukit, potong segala, tutup sungai, laut yang elok ditambak-tambaknya gitu dan gini. Maka kita semakin merosakkan alam. Sebab tu kalau jadi apa-apa, itu bukan tangan orang lain, itu tangan manusia. Hasil tangan-tangan manusia. Kejam. Kenapa Wuhan didatang dengan begitu besar dia punya penyakit itu? Sebab kekejaman mereka itu menjauhi daripada orang lain. Kejamnya mereka itu, dahsyatnya mereka itu lebih teruk daripada orang lain. Itu maka kita sepatutnya malu. Malu dengan binatang. Ada kucing dah dipakaikan baju, orang buka baju. Iya, kucing. Gambar baru ni saya diberi satu gambar kucing sunnah. Kucing sunnah pakai tudung. Ya Allah. Tapi yang malunya yang dokongnya tak pakai tudung. Tuan-tuan, saya selalu ulang dua ayat. Pertama, Allah kata manusia boleh berubah menjadi binatang. Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 179. Ul'an'ami balhum adal. Seperti macam binatang ternakan, malah lebih teruk daripada binatang ternakan. Surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 112. Asyayatinal ins wal jin. Musuh kepada Nabi ada dua. Setan pertama, setan manusia, kata Allah. Rupa-rupanya manusia punya setan. Ya, kalau setan original datang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lari setan. Takut dengan ayat Quran. Kalau setan manusia seperti kita datang pada kita, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia Bismillahirrahmanirrahim. Tak takut kita dengan ayat Quran. Itu sebenarnya Allah. Inilah gambaran-gambaran besar. Bukan Ustaz Amran kata, Allah kata. Boleh rujuk dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 112. Boleh rujuk dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 179. Hilangnya perasaan malu menjahanamkan kehidupan kita sebenarnya. Menjahanamkan. Kita pada keliling kita, malu dengan binatang, malu dengan segala-gala macam. Saya selalu ulang, kita selalu kata, jangan jadi bodoh macam lembu. Kan? Jangan jadi bodoh macam lembu. Saya kata lembu tak sebodoh kita. Kita lagi bodoh dari lembu. Lembu ketika hidup dijual 5,000. Kita ketika hidup cuba jual, laku ke tidak? Dengan kencing manis, darah tinggi, menyusahkan orang aja. Lembu ketika disembelih, manfaat manusia boleh makan. Kita kalau disembelih, nyusahkan orang aja. Nak buat report polis lah, nak korek itulah, nak tanam, baca telkin lah, itulah. Mati pula tu, duit tak ada. Tok Imam solat, duit tak ada. Tu kan. Contoh. Ya Allah, lembu dari hujung kepalanya ni, tanduknya boleh dibuat bekam. Tanduknya boleh dibuat alat tiupan. Tanduknya boleh dibuat alat perhiasan mahal. Otak lembu sekarang boleh dibuat sup. Otak kita fikir aja menyusahkan orang. Iya. Muka lembu tu, daging bahagian muka tu nala reka, sedap.
Ya, orang Pakistan, orang Bangladesh pandai dia ambil daripada bahagian tepi. Memang sedap. Muka kita tengok pun meluat. Betul. Dalam perut lembu, apa yang kita tak makan melainkan taiknya je. Kalau taiknya boleh digoreng, kita pun goreng. Iya. Dalam perut lembu apa yang kita tak makan, sehingga sarung taik tu pun kita makan. Kan usus tu dipotong-potong usus, dibasuh guna kapur yang putih itu, direbus, cahaya asam meleleh-leleh air liur. Lembu pun keliru tengok. Lembu keliru, bayangkan, ya Allah. Tuan-tuan, telur lembu goreng kunyit, agak-agak telur kita. Nanti RTM tolong potong ya. Sungguh. Iya. Ekor lembu Pak Imam bawa lari awal lagi. Kenapa? Nah, nampak. Sebab itu jangan. Kita seharusnya memikirkan, ya Allah, aku hidup bagaimana ya? Maka kita sepatutnya kembali perlu ada rasa dalam hati kita. Ketika orang lain semakin berubah menjadi manusia semakin baik, kenapa aku masih begini? Itu. Kita pandang anak kita, ya Allah, kenapa anakku begini? Kenapa isteriku begini? Yang isteri pandang suami, jom berjuanglah, berjuang sama-sama. Ada baru ni bulan lepas, ada seorang perempuan hantar WhatsApp dengan saya. Saya setiap hari terima 80 hingga 100 soalan satu hari WhatsApp. Kebanyakannya 90%, 95% soalan datang daripada perempuan. Sebab perempuan menerima masalah, lelaki tolong buat masalah. Jadi yang tanya itu perempuan lah. Seorang perempuan itu, dia tanya, Ustaz, minta maaf Ustaz ya, saya nak tanya sikit lah. Tak tahulah kenapa Ustaz. Kenapa suami saya semenjak kahwin sampai sekarang tak nak solat-solat sampai sekarang? Ya je. Macam mana Ustaz? Dia hantar 7.46 pagi dan 7.47 dia hantar sekali lagi. Tak apalah Ustaz, tak payah jawab. Saya tahu Ustaz mesti kata sabar je lah. Ustaz yang kena marah. Laki dia punya pasal, Ustaz yang kena. Saya pesan pada orang perempuan, akhir zaman orang perempuan berubah bagus. Cuma ketika dia berubah, dia nak tengok orang lain juga berubah macam dia. Yang ni yang salah. Kita nak ubah diri kita pun payah, tambah nak ubah orang lain memang tak ada kekuatan. Sebab tu di akhirat nanti Allah tak akan tanya masalah orang lain. Allah akan tanya masalah kita. Awak dah buat belum? Buat. Berjaya tak berjaya? Itu kan masalah dia. Awak dah bagi tahu tak isteri tentang solat, tentang puasa, tentang jaga aurat, tentang taat? Dah, tapi dia tak nak ikut. Dialah yang nanggung. Kita tak ada. Jangan percaya yang Facebook tu. Dalam Facebook kata ada 5 golongan lelaki akan ditarik oleh perempuan ke dalam neraka. Ikut suka hati kau je yang nak tarik orang ya. Yang pertama seorang atuk yang tak jaga, yang kedua seorang bapa, yang ketiga seorang suami, yang keempat seorang abang dan adik-beradik gitu lelaki. Tak, kita tugas kita kebenaran. Dia ikut, dia tak ikut, itu bukan masalah kita. Kita, Nabi suruh kita solat. Nabi tak letak M16 dekat kita. Nabi tak letak parang kat tengkuk kita. Terpulang pada kita lah. Adakah kita tak solat, Nabi kena nanggung? Tak, kita lah nanggung. Itu maksudnya gitu. Maka sebab tu kita tak nak jadi golongan yang hilang perasaan malu. Ada orang malu tuan-tuan tu dalam Quran kata tu. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Telah kami jadikan neraka itu ramai penghuni di dalamnya terdiri dari golongan jin dan manusia.
Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mahu memahami ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tak nak nampak kebesaran Allah. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tak nak dengar panggilan dan seruan Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternakan. Balhum adal. Malah mereka itu lebih teruk daripada binatang ternakan. Takkanlah kita tak perasan lagi? Kan? Ada hati tapi tak ada jiwa dan perasaan. Nampak tak isteri kita tak buat kebaikan? Nampak, biar je lah. Tak boleh. Kena negur. Tapi ikut tak ikut terpulang. Anak kita umur 21 dah free hair, warna karat rambutnya. Bagi tahu dia, adik, kalau adik sayang dekat mak dengan abah, tutup aurat. Esok kami pun kena juga. Kena. Kita sepatutnya merasai sedemikian. Takut-takut lahum qulubul la yafqahuna biha. Keliling kita jadi apa-apa hati tak perasan. Oh, tak apalah, itu jadi kat Wuhan. Dia tak jadi dekat Yauhan. Dia tak jadi di tempat orang, tempat kita tak apa. Tu bahaya. Ya. Walahum ni a'yunul la yubsiruna biha. Ada mata tak? Ada mata tak nampak. Lalu sebelah masjid break tak makan terus. Pintu tu break tak makan tengah keluar belah sana. Dia buat lalu sebelah masjid, dia buat lalu je. Untuk siapa? Untuk kita, belajar untuk kita. Bukan nak kata ke orang lain, bukan. Tapi untuk kita. Cek dalam hidup kita. Berapa kali kita singgah rumah Allah berbanding kita singgah di shopping mall, di mana-mana tempat yang kita inginkan. Sedangkan di sinilah rumah Tuhan punya, yang bagi rumah kepada kita yang duduk puluhan tahun daripada kita muda sampai tua tu. Inilah Tuhannya. Bayangkan kalau kita tak jadi macam ni, apa jadi? Maka kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu pesan pada diri saya dengan anak-anak, terutama isteri saya. Isteri saya pun lebih kurang macam isteri tuan-tuan. Suka membeli dan membelah. Rasa terbelah tuan-tuan. Ya. Ustaz, kad. Dia minta. Ustaz, kad. Bayar. Tengok kurang aja. Kan? So saya kata, tak payahlah buat itu, tak payah buat ini. Buat simple-simple. Itu simple. Bagi kita dah teruk dah tu. Dah simple. Saya selalu pesan tuan-tuan perempuan, antara orang cerdik, contoh umur kita ni kan, naik umur 40, kita pun dapat pangkat PhD dalam satu-satu benda. PhD masuk kerajaan Jusa, gaji mungkin 24,000 ke, lebih kurang macam tu lah. Katalah kata gitu. Ada kawan kita dulu, sama-sama kita dulu SRP, dia pun gagal 4 kali ambil SRP, tak boleh naik 3 tempat. Kan dulu macam tu. Kita belajar ni, belajar ni dah macam orang gila. Belajar ni sampai rambut dimakan dek bantal. Gugur segala-gala. Dapatlah umur 40, PhD, gaji 24,000. Ada kawan kita dulu satu asrama, ambil periksa SRP 4 kali gagal. Sekarang dia ada 10 cawangan kedai elektrik, pendapatan dia 500,000 sebulan. Sebab tu bab rezeki bukan soal gaji, itu soal rezeki. Semua orang belum tentu ada gaji, tapi semua orang pasti ada rezeki. Tak payah risau lah. Tak payah risau sangat, insya-Allah. Antara rumah orang besar dengan rumah besar dengan rumah kecil tak guna. Esok dah tua, pakat-pakat mengesot. Rumah besar nak buat apa? Nak mengesot je. Kencing manis, darah tinggi, gaut, bengkak, mengesot. Adalah 6-7 bilik sekalipun, awak buatlah swimming pool. Elok-elok air tu buat mandi. Awak tak boleh buat apa dah. Nyombong kita dengan Allah Ta'ala. Orang kaya dengan orang miskin besok tua sama je. Kencing manis, darah tinggi sama je. Gigi gugur sama je.
Tak perasan kita dalam bab ni. Maka jomlah kita mikir sikit. Kena ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu, kesimpulan kita pada malam ini, kita nak bagi tahu bahawa tolonglah bina perasaan malu kepada Allah. Bila Allah panggil, bila Nabi panggil dalam hadis, bila manusia mengajak kepada kebaikan, bila kita pandang orang lain buat baik, semuanya kita akan rasa malu. Dan kerana malu itulah dia sepatutnya berjalan seiring dengan keimanan. Hari ini tak malu. Kita buka dalam WhatsApp, dalam Facebook, kita jumpa ada orang perempuan dalam masjid, berjoget dalam masjid. Fitnah saya selalu sebut pada orang perempuan, ya, minta maaf. Nabi kata memang fitnah paling besar datang daripada perempuan. Seorang perempuan kena pelihara diri. Awak tak dilarang pergi berzanji, pergi marhaban. Tapi sebenarnya tugas tu bukan awak, laki awak. Awak tak dilarang pergi baca Yasin daripada rumah ke rumah. Tapi bukan tugas awak baca Yasin tu. Tu tugas suami. Ziarah daripada rumah jiran ke rumah jiran bukan isteri. Hari ni kita terkejut. 10 bas rombongan, 10 orang je lelaki driver, yang lain semuanya perempuan. Laki ada di rumah sudah jadi bodoh gitu. Mengaji bagus tak orang perempuan? Bagus. Baca Yasin? Bagus. Zikrullah? Bagus. Sadaqatun jariyah? Bagus. Tapi kadang-kadang dia masuk dalam bab ghulu, melampaui. Orang perempuan marhaban buat apa? Kan kita kata yang pertama, suara tu dah jadi khilaf dah kan. Ada ulama kata suara perempuan itu aurat. Walaupun ada sebahagian ulama lain kata tak aurat. Dan perempuan pula Nabi kata dalam hadis, masjid yang terbaik bagi kalian adalah alam rumah tangga kalian. Maka eloklah duduk di rumah lebih banyak daripada duduk di luar. Itu yang saya selalu pesan. Kenapa? Sebab saya ni pencinta wanita. Kesian, takut dia orang masuk neraka. Kalau boleh, sebab apa? Kan dalam syurga paling ramai perempuan, dalam neraka paling ramai pun perempuan. Sebab akhir zaman nisbah dia 1 lelaki 50 perempuan. 1 lelaki 50 perempuan. Tengok dalam surat khabar, mati jantan, mati jantan, mati jantan. Jumpa kakak, suami mana? Suami dah mati. Jumpa kakak, suami dah mana? Suami dah mati. Jumpa kakak, banyak benar jandanya. Itu tanda akhir zaman. Semalam pagi ada orang tanya ustaz, untung dia orang ustaz boleh taat pada suami dapat pahala. Saya yang suami mati ni macam mana? Saya kata menikahlah lagi. Iya ke ustaz? Iya. Pergi cari timba. Sekarang orang dah pakai pipe lah. Tak ada pakai ni. Nabi kata 4 perkataan. Yang pertama, hendaklah kamu bersabar dalam semua perkara, jangan sabar dalam 4 perkara. Yang pertama, apabila azan, jangan sabar lagi untuk solat. Sabarlah, tunggu besok. Itu kan tak boleh. Yang kedua, apabila kamu berdosa, jangan sabar untuk minta ampun. Nantilah Idul Fitri belum sampai. Yang ketiga, jangan sabar lagi apabila ada orang mati, nguruskan pengkebumiannya. Simpanlah dulu 2 hari, kokot hidup balik. Dan yang keempat, seorang janda apabila dia berkenan kepada seorang lelaki, maka sampaikan isi hatinya. Jangan tangguh lagi. Contoh malam ni dia berkenan dengan ustaz. Sekarang hantar WhatsApp. Iya. Allah Rabbi, maka perasaan malu adalah satu perasaan yang berada dalam keimanan seseorang. Wallahu a'lam. 1-2 soalan silakan sebelum saya. Boleh insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni pemimpin muzik Johari Saleh.
Saya ada soalan berkaitan dengan hadis Nabi yang berbunyi umat di akhir zaman nanti akan dijangkiti penyakit jahiliah seperti gila kedudukan dan gila kuasa, zalim. Umat sebelum kedatangan Dajjal akan diperintah oleh pemerintah. Okey, yang pertama dulu lah. Benarkah umat yang kuasa, orang zalim dikatakan adil? Tepat. Pemerintahan akhir zaman adalah pemerintahan yang kita ni penyokong kepada zalim itu nampak ramai daripada orang yang nak membetulkan keadaan. Pemerintah lebih banyak buat sesuatu yang nampak terang kezaliman dia, tetapi dia faham bahawa itu kebaikan untuk rakyat dia. Dan penyokong bagi puak-puak zalim di akhir zaman sangat ramai kerana mereka mendapat buah-buah di dunia mereka. Itu sahih juga. Ya, itu sahih. Baik. Kemudian yang ketiga, seseorang pemerintah yang melambangkan siapa dia pemerintah. Kalau pemerintah rasuah tidak mengikut syariat, begitulah dengan orang yang diperintah sebab mereka yang akan memilih. Yes, siapa-siapa yang memilih ketika kita semua orang berhak sebenarnya. Semua orang berhak di atas muka bumi Tuhan. Kita tidak dipaksa untuk memilih siapa-siapa, tapi kita diberi ilmu untuk memilih siapa-siapa. Dan seandainya kita memilih dia dan dia membuat kerosakan di atas muka bumi, maka kita akan menjadi orang di belakangnya untuk jatuh ke dalam neraka jahanam. Kerana kita yang membangunkan. Sedang ketika itu kita nampak bahawa dia adalah orang yang zalim. Tapi kalau angkat dia tu nampak alim, nampak dia alim, bila dapat kuasa baru terkejut, maka dia berubah, yang tu kita tak berdosa. Ya, tapi kalau kita nampak dia memang dah jahat dah daripada awal, cita-cita dia jahat, usaha dia jahat, kalau kita ni, maka sebab tu Nabi kata orang yang mengikut seseorang esok mati akan dibangunkan bersama orang tu lah. Dia akan, kita duduk bersama dengan kumpulan itu. Yang ni boleh tak Ustaz tolong jelaskan tentang hadis tersebut? Hadis tersebut ada hubung dengan antara satu sama. Okey, baik. Hakikatnya adalah di akhir zaman, bila ni, okey, akhir zaman apabila nak jadinya gegak gempita huru-hara hari kiamat, kejadian dia sudah pasti kejadian yang menyayat hati. Berlaku kezaliman, berlaku rampasan harta, orang miskin ditolak. Tambah kita orang Melayu pula ni suka kat mana tahu? Suka, orang Melayu ni jiwa dia lembut. Ya, bertolak beransur, bertolak beransur. Last sekali duduk tepi sungai, beransur. Tempat lain dah bagi ke orang Melaka. Ada gitu. Baik kita ni. Kita sangat baik. Maka hati-hati. Bertolak beransur boleh, tetapi hak kita kena jaga. Tetapi saya pesan, kita tidak boleh menentang kerajaan yang telah diangkat secara sah dengan cara yang salah. Tak boleh. Kalau rasa kita tidak bersetuju, kita nampak dia itu ada kemaksiatan, dosa dan kezaliman, maka buatlah dengan cara yang betul. Allah bukan nak kita ubah dia, tapi Allah nak kita usaha tunjuk yang kita tak setuju dengan dosa dan maksiat yang dia buat. Lebih kurang macam tu. Ya, ini semua tanda akhir zaman. Kebanyakan manusia, zaman Rasulullah pun ada malapetaka yang sedemikian. Ada sangat banyak zaman para sahabat. Tuan-tuan, Abu Hurairah, minta maaf ya bila dah tanya dia tu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah diangkat di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi gubernur di Bahrain. Abu Hurairah orang miskin asalnya, tapi bila dia dipinang oleh Bisrah untuk menikahkan dengan anak dia, anak jutawan tu namanya Bisrah binti Ghazwan. Okey, jadi Ghazwan ni pinang Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah daripada orang yang tak ada apa-apa jadi menantu orang kaya. Maka dia memperniagakan harta bapa mertua dia untuk agama. Akhirnya dia juga kaya. Dia dituduh ketika dia menjadi gubernur di zaman Sayyidina Umar. Ya, orang tuduh dia. Yang tuduh dia tu AJK. Yang tuduh tu kan, samalah AJK, JKK, MP apa?
MPKK, siapa-siapa lah yang masuk ada jawatannya. Mereka tuduh, ya Umar, tolong adili Abu Hurairah. Kenapa? Dia mengambil harta kerajaan dan memasukkan dalam akaun peribadinya. Dulu lagi dah ada dah. Dibawa ke mahkamah, ke timbang tara dan pengadilan. Jawatan dia diganti oleh orang lain. Dan didapati Abu Hurairah tidak bersalah, kerana itu hasil kekayaan daripada bapa mentua dia. Sayyidina Umar kata, ya Abu Hurairah, jom balik kepada jawatanmu, aku tak say. Dia tak kecek Kelantan lah. Dia tak kata gitu, aku tak say. Dia bukan kata aku tak mau, sebab dia kata benda ni banyak fitnah. Okay. Dia tak sebut zaman tu politik tu fitnah, bukan. Tapi dia kata benda ni banyak fitnah. Akhirnya Abu Hurairah jadi tukang ngajar. Baca hadis, an Abi Hurairah, an Abu Hurairah, an Abu Hurairah, an Abu Hurairah. Jarang kita an Uthman, an Ali, an Abu Bakar, an Umar. Jarang. Melainkan kalau Umar, nama anaknya Abdullah ibn Umar. Kan, kenapa? Sebab mereka pemerintah negara, tak sempat nak ngajar. Abu Hurairah tok guru, dia ngajar. Itulah lebih kurangnya. Ya, sampai di sini dulu. Tak ada soalan kot noh. Lapar dah perut ni ha. Sila. Apakah amalan yang kita buat Allah sayang kita, makhluk sayang kita? Setiap perbuatan, tolong jangan cari kasih sayang makhluk, melainkan apa yang telah diberi oleh Allah setelah kita sayang Allah. Matlamat, tolong. Isteri, kalau awak buat sesuatu kerana nak pujian suami, awak akan kecewa sampai mati. Sebab kami orang lelaki tak reti puji. Makan tambah 3 kali, itu sedap lah tu. Tapi dia tak, yang begini kalah umbai. Tu contoh lah. Dia gitu. Dah. Isteri jangan harap, awak jangan tanya, abang ingat tak masa kita pergi menonton cerita Azura di Komtar dulu di Penang tahun 1985. Abang ingat tak waktu mula-mula tu kan, itulah kali pertama kita pergi tengok wayang, itulah kali terakhir abang tak bawa saya. Abang ingat tak baju apa saya pakai? Kau jangan tanya orang tua tu. Memang tak ada harapan. Bukan baju masa tu, tadi yang awak pakai pun dia tak tahu awak pakai baju apa. Jangan tanya, sebab orang lelaki dia fikir lebih besar. Maka tolong jangan buat sesuatu mengharapkan pujian dan sukanya manusia, tapi buat apa yang Allah suka, maka manusia akan suka pada kita. Macam mana buat? Apa amalannya? Nabi kata ada 3 dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah ibn Mas'ud kata, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu ahabba ila Allah azza wa jal, apakah amalan ya Rasulullah kalau aku buat Allah sayang kepada aku? So bukan manusia sayang, Allah sayang. Bila Allah sayang, manusia akan sayang. Okey, baik. Ayyu amali ahabba ila Allah azza wa jal, apakah amalan yang kalau aku buat Allah sayang padaku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Barang siapa yang cari Allah segera, Allah cari dia segera. Barang siapa cepat cari Allah, Allah cari dia cepat. Barang siapa cari Allah lambat, Allah cari dia lambat. Barang siapa yang tak mau cari Allah, Allah juga tak nak cari dia. Simple. Salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku dah buat. Summa ayun, selepas itu apa ya Rasulullah? Summa birrul walidain, berbakti kepada orang tuamu. Mau dapat kasih sayang Allah, berbakti kepada orang tuamu. Jaga mak dengan ayah. Mak ni duit belanja tak adalah banyak no, sebab saya ni kerja kerani je mak. Mak tak harap duit kita pun, tapi bila kita bagi itu satu nikmat besar kepada dia. Berbakti kepada mak dan ayah. Tanya ayah macam mana lutut, macam mana gitu, macam mana itu, berbakti. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku dah buat. Summa ayun ya Rasulullah, lepas tu apa ya Rasulullah? Summal jihadu fi sabilillah. 3 benda. Ada 9 benda daripada hadis lain, tapi hak paling tinggi ni 3 benda. Solat di awal waktu, itu hubungan kita dengan Allah, kita akan dapat kasih sayang Allah. Jaga mak bapak, itu hubungan kita dengan mak bapak. Dan selepas hubungan kita dengan mak bapak, Allah akan jaga hubungan kita dengan orang lain.
thummal jihadu fi sabilillah. Ini hubungan secara fardu kifayah, secara majmuk orang ramai, maka Allah akan jaga kita. Kasih sayang Allah akan berada dalam 3 amalan. Thummal jihadu fi sabilillah ni jihad apa? Jihad yang pertama, tak payah risau sangatlah tentang berjihad di Wuhan. Jihad dulu, datang semayang subuh berjemaah dulu. Ini takbir tepi jalan bagi nak rak. Takbir, takbir. Subuh muka dia tak pernah jumpa sepanjang tahun. Kau janganlah cakap, kan? Bukan main lagi. Ini benda yang kita harus tangani, kan? Maka saya kata jangan buat banyak benda. 3 ni je. Salat awal waktu, sebelum Allah panggil hayya ala salat, jangan jadi manusia yang bahasa kasarnya tergedik-gedik nak jumpa Allah. Ni nak solat ni, ya Allah seronoknya nak jumpa Allah. Jangan jadi manusia yang hayya ala solat, tak apalah. Dia tak rasa rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya. Maka jaga yang tu. Lepas tu cek balik hubungan kita dengan manusia. Siapa? Jangan jiran nanti dulu. Mak dan ayah dulu. Berbakti dengan mak dan ayah, Allah tolong jaga kita. Lepas tu tengok apa sumbangan kita kepada masyarakat awam, yakni urusan fardu kifayah, al-jihadu fi sabilillah. Tengok dekat masjid ni apa nak bantu kat masjid ni, ada pengajian ke, ada itu ke, ada ini ke dan sebagainya. Moga-moga kemenangan besar. Itu sahaja jawapan yang paling simple. Amalkan yang 3 tu insya-Allah. Nak banyak sikit lagi nanti WhatsApp kat saya, lepas 3 tu dah selesai. Kan. Jangan ambil banyak no. Okey, habis. Bella, orang nak balik Kuala Lumpur ni ha. Okey, baik. Dekat belakang sana saya tak pasti ada tak sahabat saya belakang letak t-shirt, ada tak? Ada ke? Tak tahu. Orang belakang boleh tengok tak? Ada tak sahabat saya yang pakai baju Melayu hijau sepasang tu? T-shirt ada? Okey, alhamdulillah. Saya bawa t-shirt malam ni. T-shirt itu tulis Raudhah Al-Ilmi, tulisan Jawi. Jangan salah faham ustaz, baju ni kalau saya beli tak boleh masuk tandas ke? Kalau tak nak awak buka je lah, masuk je tak pakai baju dalam tandas tu. Bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi, itu tulisan Jawi. Raudhah Al-Ilmi, nama pusat tahfiz kami. Okey, warna merah ada, biru ada, grey ada, warna hitam daripada saiz S sampai triple XL. Dan belian harganya RM25. Siapa yang beli 100% masuk dalam tabung sekolah saya. Kami tak ambil even 1 sen pun, kami tak ambil. Betul-betul kita nak isi tabung madrasah yang belanja tahfiz kami 25,000 sebulan. Jadi kalau tuan-tuan perempuan berminat, tengok dekat sahabat saya belakang tu, ambil semua sekali. Ustaz, saya ada anak 3. Itu awak beli untuk anak awak, belilah untuk anak jiran. Kan bersedekah. Moga-moga Allah bagi kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa pasangan hidup kami ya Allah. Dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Dosa teman-teman dan jiran-jiran kami ya Allah. Dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki amal terhadapmu ya Allah. Ya Allah, bantu kami bagi menghadirkan rasa malu padamu ya Allah. Ya Allah, bantu kami bagi menzahirkan rasa malu padamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.
Ampuni mereka yang bersedekah di malam ini ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghadang dari api neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.